Okey, Assalamualaikum kelas. Hari ini kita akan sambung subtopik 7.2, pengaliran arus elektrik dalam litar bersiri dan juga litar selari. Alright? Baik. Tapi sebelum tu, okey, kita kena tahulah beberapa perkara. Alright? Yang pertama, okey, arus elektrik memerlukan suatu laluan. Alright? Arus elektrik memerlukan suatu laluan yang lengkap supaya dapat mengalir. Laluan yang lengkap ini kita sebut sebagai litar elektrik. Jadi, litar elektrik ada dua lah. Okay. Litar bersiri ataupun yang kedua adalah litar selari. Alright. Dalam litar elektrik ni dia ada beberapa komponen. Komponen elektrik dan setiap komponen ini diwakili oleh simbol. Okey, yang ni kamu boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 153. Okey. Simbol-simbol komponen elektrik dan ni lah dia punya ni. Okey. So, ada berapa semua komponen elektrik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 komponen elektrik dan juga 9 simbol. Okey, cikgu go through satu-satu lah. Yang pertama ialah switch. Yang kedua adalah sel kering. Yang ketiga voltmeter. 4 galvanometer dan juga yang kelima ammeter. Okey, senang je voltmeter, galvano dengan ammeter ni semua senang je sebab kamu tengok dia punya huruf yang dia label kat dalam ni kan. Alright? Okey, baik, yang keenam mentol, yang ketujuh perintang. Okey, perintang ada dua, sama ada dia perintang tetap ataupun perintang boleh laras. Yang ke-8 fuse dan yang ni samalah perintang yang tadi cikgu cakap tadi kan. Perintang tetap ataupun perintang boleh ubah. Alright, kalau yang ni perintang tetap lah. Alright, so yang ke-9. Cukup. Baik, seterusnya, okey, ada dua litar yang kamu kena tahu, litar bersiri dan juga litar selari. Okey, setiap komponen elektrik itu dia boleh disambung secara bersiri ataupun secara selari. Okey, apa yang dimaksudkan dengan litar bersiri? Litar bersiri terdiri daripada komponen elektrik disambung secara bersebelahan bagi membentuk satu laluan tunggal. Maksudnya dia satu jalan saja, one way. Okey, untuk arus itu mengalir. Kalau litar selari, okey, dia dibahagikan kepada lebih daripada satu cabang laluan arus elektrik dan mempunyai komponen elektrik di setiap cabang. Maksudnya dia more than one lah. Lebih daripada satu jalan yang dia boleh lalu. Apa yang boleh lalu? Arus tersebutlah arus elektrik. Okey. Ni contohlah. Ni contoh lukisan rajah litar bagi yang pertama litar bersiri dan juga yang kedua litar selari. Kamu tengok dia one way sahaja. Kan? Daripada sel kering ni, kalau kamu tengok, satu hala je lah. Melalui mentol kan? Melalui mentol. Dah sampai sini balik. One way. Satu saja. Kan? Kalau yang litar berselari ni, dia banyaklah. Contoh kalau mentol ni, mentol satu kan yang atas ni mentol satu. So, laluan ni boleh guna. Okey. Yang kedua pun boleh guna. Laluan yang kedua. Okey. Ni laluan yang ketiga. So, maksudnya abang kata lebih daripada satu. Alright? Baik. Seterusnya, macam mana bila dah perbezaan laluan ni berbeza tak dari segi arus, voltan dan juga rintangan. Arus I, voltan V dan juga rintangan dalam litar bersiri. Mestilah berbeza. Okey, so kita tengok apakah perbezaan itu. Baik. Yang pertama, ni untuk litar bersiri nah. Okey, litar bersiri dia punya yang sama ialah arus. Arus dia sama. Voltan dia adalah hasil tambah. Kan? Total voltan ataupun jumlah voltan sama dengan hasil tambahlah V1 dan V2. Rintangan hasil tambah juga. Ini kalau litar bersiri. Nanti cikgu tunjuk cara nak kira. Okey? Baik.
Apa kelebihan dan kekurangan litar ini? Kelebihan dia, setiap komponen dalam litar menerima arus yang sama, kuantiti arus yang sama dan dikawal oleh suis yang sama. Satu contoh pakai 3 mentol tadi kan. Satu suis boleh kawal untuk 3 mentol. Kita turn on suis, 3 mentol menyala. Kita turn off, 3 mentol akan terpadam. Okey. Penambahan voltan akan membekalkan arus yang lebih besar. Alright. Kekurangan dia. Kekurangan, okey. Sekiranya satu komponen alat tersebut rosak, yang lain tak berfungsi. Sebab dia one way je. Kan? Kalau mentol satu rosak, terbakar. Mentol satu dan contohlah mentol yang kedua terbakar. Mentol satu dan tiga tak akan menyala lah sebab litar tu jadi tak lengkap. Sebab dah rosak yang tengah tu. Okey, pemasangan lebih banyak alat elektrik menyebabkan rintangan bertambah. Bila kita top up lagi komponen elektrik, rintangan bertambah. Okey, bila rintangan bertambah, arus akan berkurang. Okey, ini efek lah. Okey, setiap alat elektrik tak boleh dipadam secara berasingan. Tak boleh dipadam secara berasingan. Kan? Okey, seterusnya litar selari. Okey, litar selari, yang ni dia punya ciri-ciri dia. Okey, litar selari, arus dia adalah hasil tambah, voltan dia sama. Okey, dia punya rintangan dia, dia ada rumus dia, formula lah. 1/R sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Ikutlah ada berapa pun rintangan dalam litar tersebut. Baik, kelebihan litar selari, setiap alat elektrik boleh dihidupkan, dimatikan secara berasingan. Itulah kelebihan dia. Kan? Okey, sebab dia ada suis yang tersendiri. Penambahan alat elektrik tidak menjejaskan fungsi alat elektrik yang lain dalam litar yang sama. Okey, kekurangan dia, voltan setiap litar, setiap alat elektrik tidak dapat dikawal kerana voltannya adalah sama dengan voltan sumber. Ini kelemahan dia lah. Alright, baik. So, sistem pendawaian di rumah disambung secara selari. Contoh, semua lampu di rumah didawaikan secara selari. Okey, lampu secara selari dalam litar lampu untuk memastikan setiap lampu memperoleh voltan yang sama daripada bekalan kuasa utama. Arus yang mengalir daripada bekalan kuasa utama ke litar masing-masing dikawal oleh papan agihan lah. Kan, contoh macam hari tu rumah cikgu kipas angin. Kipas angin tak mau nak pusing. Cikgu heran pasal apa? Bila tengok dekat papan agihan meter kat depan tu, patutlah dia punya suis kawalan yang kontrol kipas angin tu, dia terjentak dia ke bawah, kena tolak naik atas balik. Okey, so ni pengiraan lah cara nak kira. Okey, macam mana kita nak buat. So, nak guna formula rumus yang dah bagi ni macam mana? Kejap cikgu tunjuk contoh. Okey, kita tengok contoh kat sini lah. Okey. Contoh latihan. Okey, soalan ni kalau kamu tengok ni, ini adalah contoh bagi lukisan litar lah, litar bersiri. So, bila kamu nak buat pengiraan, pertama sekali kamu kena tahu litar dalam soalan ni dia menggunakan litar apa? Siri atau selari. So, ini adalah litar bersiri. Okey. Baik, kamu tengok di sini. Berdasarkan radius 1, hitungkan A, jumlah rintangan berkesan dalam litar. Maksudnya kat sini ditanya jumlah rintangan. A, jumlah rintangan. R lah. Jadi kita tengoklah. Okay, kalau yang tadi cikgu dah ajar kamu, kalau litar bersiri, rintangan dia punya formula dia macam mana? Kan? Okay, bezalah siri dengan selari. Okay, ni. Rintangan dia. Jumlah rintangan kena tambah semua rintangan yang ada dalam litar tersebut. Litar elektrik tersebut. Jadi, so yang ni nampak tak? 1 ohm, 3 ohm, 5 ohm. So, jumlah rintangan R sama dengan 1 ohm tambah 3 ohm tambah 5 ohm. So, jumlah rintangannya adalah 5, 6, 7, 8, 9 ohm. Ini dah jawapan untuk A. Alright? Baik, untuk B, arus yang mengalir melalui litar. Dia tanya dekat kita arus.
Okey, arus. Jadi kamu tengok dalam tadi, okey, dalam lita bersiri, arusnya adalah sama kan? Jadi kita bolehlah masuk dalam formula hukum Ohm. Iaitu V sama dengan I darab R. Alright? Okey. Jadi kalau kamu tengok di sini, V. V nak berapa? V nak ambil mana? V ambil dalam ni. Iaitu 9 kan? So 9V sama dengan I kita tak tahu kan I yang kita nak cari. Tinggalkan dan juga R. R kita ambil yang tadi lah. Ni yang 9 kita dapat. 9 ohm. So I, tanya arus kan? I sama dengan 9 bahagi 9 lah. Kan? So sebab yang ni kita bawa ke sana kan? So I sama dengan 1 ampere. I sama dengan 1 ampere. Boleh? Baik, untuk C, voltan yang merentasi perintang-perintang. Maksudnya kat sini kita kena cari voltan setiap perintang. Ini perintang 1, perintang 2, perintang 3. Boleh? Jadi kita kena buat satu-satu pakai formula V sama dengan IR juga. So, cikgu nak kira lah. Ni cikgu namakan, cikgu nak tulis sini. Yang ni perintang 1 lah. P1, yang 3 ni perintang 2. Yang ni perintang 3. Okey, so untuk perintang 1, okey, V sama dengan IR. Okey. Okey, baik. V dia berapa? V yang kita nak cari kan? Kita tak tahu kan? Okey, V sama dengan I. Rintangan dia, dia punya arus dia 1 kan? 1 ampere darab dengan R 1 ohm. So, kita dapat 1 darab 1 sama dengan 1 lah. 1 volt. Okey, boleh. Perintang 2 pula. Perintang 2 sama dengan, okey, cara nak kira dia. Formula yang sama, V equal to IR. V tak tahu, okay, yang kita nak cari. I sama juga kan? Sebab dalam ni samalah dia punya arus dia kan? Okey, I dia 1 ampere. Darab dengan berapa ni? 3 ohm kan? P2 dia punya rintangan 3 ohm. So, 1 darab 3 sama dengan 3 volt. Boleh? Baik, P3. Okey, V sama dengan IR. Okey, V tak tahu. I 1 ampere darab R 5 ohm. So, 1 darab 5 sama dengan 5 volt. Kan? So, kamu tengok. Cuba kamu totalkan. Kamu totalkan voltan ni. Dapat tak 9? Kalau dapat tu betul lah kan? 5 campur 3, 8 campur 1, 9. Sama tak dengan raja dia punya voltan utama dia? Sama. Alright? Boleh? Baik. Nanti kita buat pula latihan untuk yang lita selari.